أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tepat jam 12.30 malam pada 31 hari bulan Ogos, tak lama lagi, maka genaplah 62 tahun kita telah bertuankan bangsa sendiri. Merdeka dia tak datang umpama embun di waktu malam. Merdeka dia bukan hadir secara magic. Merdeka ini bukan kita dapat dengan jampi serapah, abrakadabra simsalabim, merdeka. Tidak. Merdeka ini kita dapat dengan perjuangan. Kita bayar dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa orang tua-tua kita dahulu. Perjuangan orang tua-tua kita dahulu ini perlu kita hargai. Saya kira ramai di kalangan tuan-tuan puan-puan selalu minum air kelapa muda. Tapi berapa orang di kalangan tuan-tuan pernah tanam pokok kelapa? Itu tidak ramai. Orang dulu tanam pokok kelapa dan mereka tahu mereka tak akan dapat rasa hasilnya, sebab mereka niatkan untuk anak cucu mereka. Justru hari ini kalau kita minum air kelapa muda, jangan lupa itu kelapa ada yang menanamnya. Maka terima kasihlah kepada orang tua-tua kita yang menanamnya. Hadiahkanlah pahala-pahala bacaan Al-Quran kepada para pejuang terdahulu sebagai penghargaan terima kasih atas pengorbanan mereka. Apa sebab kita sangat syukur dengan kemerdekaan ini? Tak lain tak bukan kerana keturunan kita masih Islam. Itu nikmat. Ada negara di dunia dulunya Islam, sekarang tak Islam lagi. Spanyol dulu Islam, 800 tahun Islam, tapi sekarang Spanyol tidak Islam lagi. Filipina itu dulu Manila, ibu negaranya, nama asalnya Fi Amanillah, di bawah penaungan Allah, tetapi tukar agamanya menjadi agama lain. Namun kita alhamdulillah, walaupun penjajah silih berganti datang ke tanah air kita, selama 446 tahun kita dijajah, itu tak tukar agama. Mungkin orang kata, mungkin dia orang tak paksa kita tukar agama. Jangan. Kalau kita kaji sejarah, orang putih Portugis mula-mula datang dulu, dia kata datang nak mencari rempah, itu dia temberang saja. Kalau dia datang nak cari rempah, kenapakah pada 11 hari bulan September tahun 1509 dia hantar ketua delegasinya dari Portugal, namanya Diego Lopes de Esquerra. Kalau nak cari rempah, hantarlah tukang masak, chef. Tapi Diego Lopes de Esquerra ini padri. Apa kena-mengena mencari rempah? Suruh Tok Imam, tak ada kena-mengena. Tok Imam masjid kita, ya, tu kaki masak, nasi Arab lah, kari kambing lah, itu lain. Zaman dulu gereja tak ada kena-mengena mencari rempah. Artinya ada niat lain. Sebab itulah kalau kita kaji sejarah, orang putih, orang barat datang ke negara kita menjajah kerana 3 faktor paling utama sekali. Pertama sekali kerana dia panggil 3G, 3Gs: gold, glory and gospel. Gold artinya kekayaan. Bumi Malaysia kalau tak kaya, tak ingin dia datang. Kaya atau tidak bumi kita ni, tak payah ceritalah tuan-tuan, kang macam ceramah dari Jabatan Pertanian pula kita ni ke malam ni sekarang. Punyalah kaya bumi kita ini. Saya dulu lama duduk di tanah Arab. Orang Arab kalau tanya ente dari mana? Malaysia. Wah, Malaysia, Masya Allah, Malaysia surga. Saya tanya kenapa pula surga? Ente punya negara tanam tongkat jadi pokok, ana punya negara tanam pokok jadi tongkat, mampus itu pokok. Orang Arab hari-hari siram pokok, tak hidup. Tak hidup. Mungkin tuan-tuan yang ke Mekah buat haji, ketika wukuf di Arafah akan kata, tak hidup, banyak je pokok kat Arafah. Itu pokok Arafah baru tanam tahun 1955. Siapa yang menanamnya? Presiden Soekarno. Orang Jawa yang pergi tanam. Sampai sekarang dipanggil syajarah Soekarno. Itu pun pokok merambu atau semambu bawa pada Jawa. Tanahnya ambil pada Thailand, baru hidup.
baru hidup. Negara kita khususnya dia punya kekayaan luar biasa. Sebab itu United Arab Emirates tiap-tiap tahun import daripada negara kita sayur dan buah-buahan saja 40 bilion US dollar setahun. Sebab dia tak boleh tanam. Kalau kita kaji sejarah, ada satu puji-pujian pernah diberikan oleh seorang pemimpin terhebat kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni atau Keraton Mojopahit ini kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang memerintah Nusantara. Terkenallah dalam sejarah satu watak namanya Patih Gajah Mada atau Gajah Madaya. Tahun 1313 dia jadi Mahapatih ataupun Menteri Besar zaman Ratu Sri Tribut Wanot Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani, Raja Majapahit yang ketiga. Dia naik pangkat zaman Hayam Wuruk jadi Amangkubumi ataupun Perdana Menteri di zaman kerajaan Mojopahit. Kerjanya dia ni panglima besar. Terkenal dalam sejarah dia panggil Sumpah Palapa. Ni kalau tuan-tuan buka internet ada. Jangan buka sekarang habis ceramah lah. Kalau semua tu datang bercahaya muka malam ni. Ada nur punya buka handphone mulailah habis ceramah lah. Sumpah Palapa ini dicatatkan dalam serat Pararaton ataupun kitab raja-raja. Dia bersumpah, Sira Gajah Mada Papatih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada lamun hus kalah Nusantara ingsun Amukti Palapa. Adalah saya katanya yang bernama Patih Gajah Mada bersumpah tidak akan makan yang sedap-sedap selagi saya tidak menundukkan seluruh Nusantara. Lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Poro, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tomasek, samanan ingsun Amukti Palapa. Beberapa negara-negara yang disebutkan termasuklah Semenanjung Tanah Melayu ini. Dia bersumpah tak akan makan sedap. Apa sebab? Dia kata tidak adalah muka bumi yang paling kaya melainkan tempat kita ini. Sampai terkenal kata-katanya direkodkan dalam Kakawin Negara Krotogomo karya Empu Prapanca pada pupuh gambut baik ke-8 sampai 16 gemah repah loh jinawi toto titi tentrem ketora harjo tukul kang sarwo tinandur murah kang sarwo tinuku katanya. Ini panjang ceritanya. Puji-pujian yang diberikan oleh orang dulu terhadap negara kita punya kekayaan. Saya tak tahu di Selangor kaya ataupun tidak. Tapi kalau negeri saya Pahang Darul Makmur itu memang makmur betul. Kekayaannya makmur betul. Ada satu daerah di Pahang namanya Raub. Kenapa namanya Raub? Banyak emas. Begitu banyaknya emas, dulu orang tua ambil dalam sungai pakai Raub Raub dapat emas. Tak payah dulang pun. Itu asal usul nama Raub. Raub dapat emas. Dan emas masih belum habis sampai sekarang. Tuan-tuan pergi ke Raub Mining masih ada emas sampai sekarang. Kurang-kurang seminggu dapat sekotak besar, kotak mancis. Seminggu dalam tak ada tu. Dalam jerebu-jerebu tu keluar juga sekotak. Tak putus sejak daripada zaman Majapahit emas tu dah ada di situ. Kalau sebelah Pahang Barat, Keratung, Muazzam, Ibam. Ibam itu sendiri singkatan daripada IBAM, Iron, Bauxite, Aluminium, Mineral. Bayangkanlah 4 unsur yang tak pernah putus. Itu baru satu Pahang. Selangor tak payah cerita lah. Ni tuan-tuan semua duduk atas lombong semua ni dulu. Semua lombong batu 13 terkenal betul dengan lombong ni masa itu. Batu 13, batu 14. Ni baru ni dulu Kampung Kenangan batu 13 dia yang terkenalnya. Sungai Kelang tu tak. Semua lombong. Terkenal buaya pucung dulu. Tahun 87, 88 terkenal. Kaya betul. Suburnya bumi kita ni tahap kesuburannya 15 meter. Orang lain 5 meter. Artinya tanam apa saja hidup. Jangankan pokok, meja forum ceramah ini tuan-tuan biarkan di tengah tempat parking tu seminggu. Hujan panas, seminggu tumbuh pokok. Pada meja ni tumbuh pokok. Punyalah champion. Saya ingat masjid pun ada pokok lah atas bumbung. Dia baik cek elok-elok. Mana Nazir? Baik cek duduk tu. Masjid kalau atas bumbung ada pokok, cabut cepat-cepat. Sebab kalau dibiarkan dia bocor. Sebab akarnya itu nurun ke bawah. Kalau dia dah buat lubang ada bocor, nescaya kalau hujan, saya ingat banyak besin daripada orang, penuh besin. Masjid cantik, beldi banyak. Apa sebab? Banyak pokok atas bumbung. Bukan kita tanam, datang gitu
Sebab itu dulu orang putih dia ambil biji benih getah, ambil di Brazil, tanam di England, tak hidup. Dia bawa ke Kuala Kangsar tahun 1887, tanam di situ sampai sekarang hidup. Luar biasa sekali. Dan saya ingat tuan-tuan di sini ada yang membesar dengan hasil getah pun. Kalau kita pucung dulu semua getah semua, daripada batu 12 sampailah nak pergi ke Kinara, sampai nak pergi ke Taman Tenaga, sampai sekolah Dharma, kiri kanan semua getah ketika itu. Semua getah. Austral Mining dan macam-macam lagi, semua getah. Orang putih pun heran, macam mana getah boleh hidup subur. Kalau di Melaka Negeri Sembilan, sepanjang jalan kampung tu semua getah. Tu dulu orang belah-belah Negeri Sembilan, belah Melaka, JKR pasang signboard dilarang memotong. Marah dia orang. Apa bondo, tak boleh motong pula dah. Dia orang kampung panggil motong. Noreh tu motong kata. Tak boleh motong. Padahal JKR kata jangan memotong double line kata itu. Terpaksalah tukar signboard tu pula. Sama juga kelapa sawit yang kita kempen-kempen sayang sawit ini. Sawit asal daripada mana? Daripada jengka? Tak ada. Sawit asalnya daripada Afrika Barat, asal daripada Angola dengan Gambia. Orang Afrika dia tak pandai jaga pokok. Bagi dia kelapa sawit ni pokok liar, sama macam tempat kita pokok salak. Saya ingat budak-budak WeChat ni pokok salak pun tak pernah tengok seumur hidup. Buah salak pun saya ingat dia orang tak pernah makan seumur hidup. Musang King dia kenal, salak dia tak kenal. Orang putih ambil daripada Angola dan Gambia, tanam di England, tak hidup. Bawa ke Malaysia, elok banyak pula hidupnya, luar biasa sekali. Sampaikan orang Afrika turun kapal terbang dekat KLIA Sepang, sebelum landing nampak ladang banyak IOI apa semua. Dia pun tanya, pokok apa susun cantik ni? Jawab dia penumpang tu kelapa sawit. Ha, kelapa sawit tanam pakai pembaris ke? Lurus. Dia heran lah. Dia heran. Orang selalu puji Thailand. Oh, Thailand lagi hebat Ustaz, buah-buahan dia semua lagi bagus daripada Malaysia. Ni kau ni tak ada patriotik langsung lah. Thailand memang buah-buahannya bagus, tapi Thailand tak boleh tanam kelapa sawit, tak dapat. Sebesar-besar Thailand hanya 2.9% je daripada permukaan muka buminya boleh hidup kelapa sawit. Tak boleh hidup. Kelapa sawit pun reti memilih mana nak tumbuh. Dan punya kaya negara kita sekarang ni, tambah pula baru kurma pula dah. La ilaha illallah, kurma pun hidup. Sehat pula tu, segar bugar. Luar biasa sekali. Dulu kurma kalau tanam di negara Arab Timur Tengah antara 5 hingga 7 tahun baru dapat hasil. Tapi Malaysia punya kurma 3 tahun ni, luar biasa sekali. Arab pun garuk kepala lah, macam mana ini kurma boleh ada, ini pucung saja ada. Dia pun banyak heran. Tapi kalau masjid tuan-tuan nak tanam pokok kurma, jangan memandai-mandai. Pokok kurma ni dia ada peraturan dia nak tanam. Bukan beli pasal tani terus tanam, tak hidup macam tu. Dia ada adat tata susila dia. Dia ada istiadat dia. Kalau beli pokok kena pastikan jantan atau betina. Dia pokok kurma ni kuat beranak, kuat kahwin, poligami kerja. Jadi nak beli kena sepasang jantan betina. Kita manalah kenal jantan betina, tengok serupa ya. Rupa beli dua-dua jantan, mana nak beranak dua-dua jantan. Tak pun beli dua-dua betina pun sama juga. Kena cari orang yang pandai tanam jantan betina. Tanam pula kena dekat-dekat. Kalau jauh tak nak beranak, mengada-ngada betul lah. Dia kuat beranak tapi dia nak dekat. Pandai-pandailah tuan-tuan cari siapa nak membekalkan pokok kurma tu, tapi boleh hidup. Jadi yang pertama, orang putih datang nak mencari kekayaan. Yang kedua, orang putih datang kerana faktor glory. Glory ni kemegahan. Dia sesama dia megah. Negara-negara penjajah seperti Portugal, Spanyol, Belanda, Britain, Perancis, ini semua negara penjajah. Sesama dia tu dia berbangga-bangga lah. Kau dapat mana? Aku dapat Riau. Oh Riau. Kau dapat apa? Aku dapat Johor. Dia berbangga sama dia. Satu persaingan. Dan faktor yang ketiga, orang putih dulu jajah kita, ini mustahak. Faktor gospel. Gospel ni maknanya faktor agama. Dan ini bukan ceramah resis, tidak. Ini sejarah.
Orang putih memang datang nak memperjuangkan agama, dan itu hak dia untuk nak berjuang atas agama dia. Ya ke ustaz? Tak adalah, kita tak belajar pun dalam sejarah. Baik, sejarah ada rekod-rekodnya. Raja Philip yang kedua, Raja Sepanyol, dia pernah keluarkan dikri, satu pengisytiharan, mana-mana lelaki Portugis yang berjaya kahwin dengan wanita tempatan orang Melayu dan tukarkan agama perempuan itu, dia akan dapat pengecualian cukai LHDN. Mana bulan 4 tak payah declare. Mau tak melompat? Kalau kita bermelompat, tak payah declare, tak payah bayar pun. Dan mana-mana bekas banduan yang dalam parol, kalau dapat kahwin wanita tempatan, terus dimerdekakan, dapat pengampunan. Jadi berbondong-bondonglah orang Portugis ketika itu nak kahwin dengan rakyat tempatan, khususnya di Melaka. Maka ada direkodkan secara rasmi tahun 1604 Alfonso de Albuquerque uruskan perkahwinan tentera-tentera Portugis dengan orang tempatan, dan rekod rasmi dia tulis ada 200 perkahwinan. Itu yang rekod jumpa, rekod tak jumpa 200 perkahwinan. Hasilnya wujudlah satu kelompok yang menjadi bumi putra di Malaysia sekarang, namanya kelompok Serani. Kulit Melayu, muka Melayu, tapi nenek moyang dia kahwin campur. Ini bukan cerita resis, tidak, cerita sejarah, dan bukan penghinaan pun, ini lipatan sejarah. Dan mereka kekal menjadi rakyat yang setia kepada Malaysia walaupun nenek moyangnya asal daripada Portugal. Dan mereka bawa pula bahasa-bahasa baru hasil daripada perkahwinan dengan orang Portugis ini. Contoh, kita orang Melayu, Jawa ke Bugis ke, tetap pakai bahasa Portugis banyak. Apa bahasa Portugis yang kita pakai sampai sekarang? Kareta, itu bahasa Portugis, kereta, kareta. Apa lagi? Escola, sekolah tu bahasa Portugis. Apa lagi? Bandera, bendera yang pacak siang malam ni. Apa lagi? Mantega, itu makanan mantega. Cuejo, keju, cuejo. Igreja, gereja. Apa lagi? Mesa ni meja, mesa. Apa lagi? Ananas, nenas, buah nenas. Apa lagi? Tuan-tuan yang kerja bomba, jangan dah ke dengan Portugis. Bomba tu bahasa Portugis. Bomberos, mana pasukan memadam. Kalau tak ada Portugis, agak apa nama jabatan bomba dan penyelamat? Tak tahu, nak tahu apa. Jabatan padam api, tak sedap langsung bunyinya lah. Nasib baik ada Portugis. Bomba, sedap bunyinya, bomberos. Termasuklah juga kita kalau di sini hari Ahad, orang tutur panggil hari Minggu. Minggu tu Father Domingo. Setiap hari Ahad, Father Domingo, dia punya padri dia buat semayang. Ada semayang, ada baca khutbah, ada buatkan pengampunan taubat. Jadi orang Melayu itu suka nak pergi dengar khutbah dia. Disebutkan hari Ahad tu hari nak jumpa Father Domingo. Lama-lama panjang sangat, sebut Domingo jadi Minggu saja. Hari Minggu, hari Minggu jadi hari Minggu sampai sekarang. Bukanlah tuan-tuan tak boleh pakai kalimat Minggu tu, pakailah, tak ada masalah. Ini sejarah saja, cerita dulu punya cerita. Sebab itu kita tak boleh memadamkan sejarah bahawa Portugis, Belanda, Inggeris datang kerana nak agama. Itu sejarah. Tapi kenapa mereka gagal? Sebab orang tua-tua kita pertahankan, perjuangkan. Baik itu, sekali lagi hadirin hadirat, kita kena terima kasih ke orang tua-tua kita dahulu. 24 Ogos tahun 1511, ketika Portugis masuk ke Melaka, dia jajah Melaka selama 130 tahun. Bukan sekejap, bukannya sebulan dua, bukan 5 tahun, 130 tahun. Setelah Kesultanan Melayu Melaka berdiri gagah selama 110 tahun. Kuat dah, kita baru 62 tahun. Jangan act lah, jangan act sangat. Melaka yang sebegitu gagah 110 tahun tombang dengan Portugis, dijajah pula 130 tahun. Tapi adakah orang tua-tua kita ketika Portugis menjajah itu mereka pakat tidur beramai-ramai? Adakah mereka perangai macam kita, main telefon siang malam pagi petang? Tidak. Orang tua-tua dulu tak pernah tidur. Tahun 1521 kita ucap terima kasih saudara-saudara kita dari utara Sumatera Utara, khususnya di Aceh, yang bertali arus membantu menyerang Portugis daripada Aceh. Tahun 1521 Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Aceh pertama, dia serang Melaka.
Serang tapi tak menang sebab Portugis ni kuat ketika itu. Datang pula Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga. Dia serang Melaka 3 kali. 1537 dia serang, kalah. 1547 dia serang guna kapal, pun kalah. Tahun 1564 dia minta bantuan dari kerajaan Turki Utsmani. Semasa itu kerajaan Turki Utsmani diperintah oleh Sultan Sulaiman yang merupakan Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10, minta tolong tapi gagal. Adakah Portugis terlampau kuat? Tidak juga. Portugis tak kuat, tapi di kalangan orang Melaka ketika itu seronok kerja dengan Portugis. Jadi dia orang dah dapat gaji, ada allowance, ada pangkat, ada apa, dia orang pula mempertahankan Portugis yang malam, pagi, petang. Jadi Portugis main wayang sajalah. Orang-orang kita yang melawan sesama kita. Kemudian Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Aceh yang ke-9, serang Melaka 3 tahun berturut-turut. 1573, 1575, 1577. Tapi tak menang, pembelot ramai. Sambung balik Dek Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang ke-12. Dia serang 2 tahun, 1615 dengan 1638. Hasil daripada serangan demi serangan bertali arus, akhirnya Portugis lemah. 1641 Belanda datang. Bila Belanda datang, orang Aceh dah penat dah menolong. Orang tempatan masih lagi seronok dengan baju uniform, dapat apa komen seronok, dapat jadi pegawai kerajaan, jadi orang pencen. Tak ada dia berjuang melawan Belanda dah. Belanda datang tahun 1641, kita ucap terima kasih lah kepada saudara-saudara kita dari Makassar, Bugis. Orang Bugis yang banyak menolong kita. Orang Belanda datang jajah Melaka Johor berapa tahun? 183 tahun. 183 tahun. Datanglah orang-orang Bugis tahun 1782 sampai 1784, yang itu memang serang habis-habisan. Maka dicatatkan dengan tinta emas dalam sejarah negara. Muncullah satu orang pahlawan terbilang, marhum Raja Haji Fi Sabilillah Ibni Daing Celak, yang digelarkan marhum Teluk Ketapang. Bagi tuan-tuan di Selangor, kena kenangkan marhum Raja Haji Fi Sabilillah. Apa sebab? Dia ni yang di Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang ke-4. Dia Tengku Mahkota Raja Muda, dan dialah abang kepada Sultan Selangor yang pertama. Sultan Selangor yang pertama namanya Raja Lumu bin Daing Celak. Raja Lumu ni ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin Shah, memerintah Selangor 1745 sampai 1778. Kenapa adik dia yang jadi raja? Abangnya mangkat awal. Kenapa abangnya mangkat awal? Mangkat di Kota Melaka 19 Jun tahun 1784. Umur baru 57 tahun. Ketika jenazahnya ditemui, tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat, tangan kiri memegang badik. Dia lawan Belanda sampai ke Kota Melaka, tapi akhirnya gugur jadi seorang syahid. Kenapa mereka ni berjuang berhabis-habisan? Nak pastikan orang putih, jangan kau nak tukar agama cucu cicit aku. Itu aja. Itu dia dari Makassar, apa kena mengena dengan Melaka? Ukhuwah Islamiyah. 1786 Inggeris datang ke tanah Melayu. Mula-mula dia datang masuk ikut Pulau Pinang. Dia masuk Pulau Pinang, dia tukar habis sejarah Pulau Pinang. Dia dakwa dia pula yang membuka Pulau Pinang. Apa benda dia pula membuka Pulau Pinang? Kita ni tak reti yang buka negeri agak ni. Maka terpadamlah sampai sekarang sejarah sebenar pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Siapa yang buka Pulau Pinang tahun 1730? Datuk Jenatun. Datuk Jenatun ni atau nama sebenarnya Jenan bin Rajo Labu bin Rajo Gandam bin Rajo Manguyang, dari Gunung Sahilan bin Rajo Kuoso bin Rajo Bakilap Alam Bertegak Gelar Tungku Bagaiwang yang pertama, Raja Alam Minangkabau. Mak dia putih sangat Indo dunia. Orang Pagaruyuang, orang Sumatera yang membuka Pulau Pinang. Tapi sejarah itu dipadamkan dengan kemasukan Inggris. 88 tahun kemudian dia tipu pula orang Melayu. Tahun 1874 menerusi perjanjian Pangko yang penuh dengan muslihat. Akhirnya orang putih jajah negara kita berapa tahun? Bukan 10 tahun, 117 tahun. Tapi adakah nenek moyang kita tidur? Tidak.
bangkit satu persatu. Dol Said, Rentap, Mat Saleh, Maharaja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, dan senarai itu begitu panjang sekali. Apa rasional mereka berjuang? Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya merdeka. Merdeka ini simbolik daripada huruf mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Merdeka, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah merdeka. Mereka tahu mereka takkan dapat menengok hasil, tapi kalau mereka tak berbuat sesuatu, malam ini mustahil boleh azan 5 kali sehari di bumi Selangor Darul Ihsan. Mereka berjuang siang dan malam. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perjuangan orang tua-tua ni kita kena terima kasih. Mereka berjuang lagi dan 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 lagi sampai kita tidak ada lagi. Adapun anak cucu dia, apa perjuangan dia untuk agama dan tanah air? Yilek, tak ada. Yang dia fikir perut dia, anak-anak dia, dan main handphone siang malam. Itu sajalah kerja. Tak ada. Ni bukan orang sini, ni orang Kuantan. Orang sini semua bagus, sini semua fikir masalah umat semua. Kan keluar video marah pula orang Kuantan, orang Afrika kan kena gam pula Kuantan kan, orang Afrika. Maka sewajarnya sebab kita sebagai generasi selepas merdeka, hayatilah semangat pengorbanan ini. Habis nak korban apa lagi Ustaz? Semua dah okey, saya kerja pun dah pencen, anak pun dah kerja, masuk universiti, nak juang apa? Marilah kita pertahankan kemerdekaan ini, khususnya mempertahankan kesucian akidah ahli sunnah wal jamaah.